السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kata muka surat penawar bagi hati, muka surat 96 baris atas sekali. Wa qala syekhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala, dan redha dengan bala itu dengan akal dan dengan sebab mengetahui akan besar pahala-pahala itu. Jadi dia sambung pada muka surat sebelah, dia kata macam mana aku nak redha dengan bala, yang mana bala tu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan aku nak redha dengan bala tu. Maka dia pun kata, dia kata macam mana nak redha dengan bala padahal bala tu benda yang dibenci. Dia benci oleh manusia lah. Mana manusia pada adat dan tabiatnya tak embuh dia tu kena bala, maka dia terpaksa benci kepada bala, sedangkan bala tu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tanya kepada Syekh Qadir ni, macam mana kita nak redha dengan bala yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia jawablah bahawasanya benci akan bala tu dengan sebab tabiat. Dengan sebab tabiat, maksudnya tabiat pesen manusia ni, dia tak sukalah kena bala. Tapi dari sudut yang lain, dia redha dengan bala sebab apa? Dia sambung. Dan redha dengan bala itu dengan akal, yakni dengan sebab dia ada akal. Pertama, dan dengan sebab mengetahui akan besar pahala bala itu. Dua tu. Jadi dengan sebab akal dan dengan sebab mengetahui banyak pahala orang yang kena bala, maka dia pun redha. Tu orang yang redha dengan bala. Jadi tidak orang panggil apa? Tidak bercanggah lah. Yang mana bala tu suatu benda yang dibenci oleh manusia, benci nisbah tabiat. Pesen manusianya tak bolehlah kena bala. Tapi dari sudut yang lain, dia boleh jadi redha dengan sebab dia tahu kata bala ni pahala yang cukup besar. Cuma khilaf ulama pula, adakah dengan semata-mata bala tu dapat pahala ataupun dengan sabar sekali dapat pahala, baru dapat pahala. Maka khilaf, ada yang kata kena bala tu pahala dah. Belum lagi sabar. Kena bala tu sudah dapat pahala. Pandangan kedua kata tak dapat pahala lagi melainkan sabar. Tu pandangan kedua. Jadi khilaf ulama tasawuf, kalau seseorang tu kena bala, adakah dia dapat pahala walaupun tanpa sabar? Khilaf. Kalau atas pandangan yang mengatakan bala tu sudah mendapat pahala, maka kalau dia sabar pula 2 kali pahala lah. Atas pandangan kedua yang mengatakan bala tu tak dapat pahala melainkan kena sabar, maka kalau dia tak sabar tak dapat pahala. Begitu. Kemudian dia kata, seperti redha orang yang sakit dengan minum ubat yang pahit. Dia buat contoh. Macam ubat yang pahit. Ubat yang pahit pada tabiatnya kita tak mau minum. Takkan kita cari tiba-tiba pergi kedai ada ubat pahit.
nak minum sekejap. Tak itu. Tapi sebab apa kita minum? Sebab kita tahu kita sakit. Dan kita tahu kata kalau aku tak minum ubat ni, maka tak sembuh. Maka dia pun minum lah. Dia pun suka minum benda pahit tersebut yang mana tabiatnya tak suka benda pahit. Sebab nak sembuh. Kerana mengetahui ia seorang akan bahawasanya ubat yang pahit itu sebab bagi sembuh penyakit seorang. Maka dia minum lah. Tak kisahlah pahit ke, masam ke, benda rasa-rasa yang dia tak suka, tapi disebabkan benda tersebut boleh menyembuhkan penyakit, maka dia pun minum. Tu. Dia pun kata hingga suka cita ia seorang dengan itu ubat. Sampai dia suka pula minum ubat tersebut. Asalnya pada tabiat tak suka ubat pahit. Last sekali jadi redha dan suka pula minum ubat tu sebab itu dapat menyembuhkan penyakit dia dari sudut ikhtiar usaha. Dari sudut hakikat Allah Ta'ala lah yang menyembuhkan. Dari sudut usahanya ubat ini boleh dari sudut usaha ikhtiar dapat kita sembuhkan penyakit. Maka dia pun minum tanpa ada sebarang protes. Bahkan terkadang membeli ia seorang akan ubat yang pahit tadi dengan harga yang mahal. Dia sanggup beli sejuta lah dia beli asal boleh sembuh penyakit. Jadi begitu juga orang yang kena bala, dia tahu kata bala tu banyak pahala, jadi dia telan jugalah kepahitan tu. Dia tak berasa apa lah sebab tahu kata pahala banyak. Beza dengan orang yang tak tahu pahala tu banyak. Maka dia pun akan protes. Bila protes maka dia tidak redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengupah ia seorang akan doktor yang menikam doktor dengan jarum. Jarum, cocok jarum tu sembuh penyakit, contohnya penyakit gout. Gout tu sakit nak mampu, kecuali kena injek lega. Dia pun bayarlah doktor tu injek. Legalah kawan tu daripada gout. Padahal injek tu satu benda sakit yang lain, yang kedua mahal pula, dia sanggup bayar sebab nak sembuh daripada penyakit gout tadi. Dan setengah habis. Dan setengah daripada sebab bagi redha dengan qada itu. Qada ni kehendak Tuhan lah. Dia qada ni khilaf ulama akidah. Jadi akidah tanah Melayu kita Asy'ariyah. Bukan Maturidiyah, bukan Salafiyah. Itu lagi jauh lah. Kita Asy'ariyah. Mana nak tahu kita ni Asy'ariyah, tengok kitab Jawi lah. Start daripada Syekh Daud sampailah ke kitab Jawi terkini, semuanya perbahasan akidah dia Asy'ariyah belaka. Tak ada pun satu Salafiyah melainkan kitab Syekh Qadir Madili. Kitab apa? Kitab apa tu? Anak Kunci Syurga, ataupun kitab Perisal Sekalian Mukalah. Dia buat tu pun bersebab tauhid 3 tu. Kerana untuk lulus tauliah di Mekah. Tu. Dia terpaksa panggil taqiyah, menyamar. Perbahasannya pun dia tulis perbahasan tauhid 3, tapi syarah kot sifat 20. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan setengah daripada sebab bagi redha dengan qada itu. Jadi kita kata qada ini kehendak Tuhan. Itu mazhab Asy'ariyah. Kalau Maturidiyah Ahlussunnah juga. Maturidiyah dia kata qada ni ialah benda yang Allah buat. Benda yang Allah buat dengan sifat berkuasa Allah Ta'ala, tu dia panggil qada. Kalau kita hak tu takdir. Takdir bagi mazhab kita Asy'ariyah ialah apa yang berlaku, kesan daripada Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat. Kalau Allah kehendak sejak azali, tu dia panggil qada. Kalau Maturidiyah terbalik dia. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, terbalik nama je, hakikat sama je. Jadi dia kata setengah daripada sebab bagi redha dengan qada itu, qada Allah, bahawa engkau i'tiqadkan, engkau percaya, yakin bahawasanya ada bagi Allah tu hikmah pada segala pekerjaan yang menghendaki. Pekerjaan ni segala benda lah yang menghendaki ia Allah akan pekerjaan tadi. Jadi sebab yang boleh kita membawa kepada redha kepada qada Allah, kita kena i'tiqad, percaya, tanam dalam hati kata setiap benda yang berlaku itu Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah dia. Jadi perbuatan tu ada 3. Pertama hikmah, yang kedua ada tujuan, yang ketiga sia-sia.
Buat suatu tak ada tujuan, tak ada hikmah, dia panggil sia-sia. Allah Ta'ala maha suci daripada perbuatan sia-sia. Makhluk bolehlah sia-sia. Buat apa ni? Tak ada apa saja. Tak ada tujuan. Ataupun dia tu perbuatan tu ada tujuan. Itu juga maha suci daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana berbuat sesuatu dengan tujuan itu ialah makhluk. Contohnya kita mari belajar supaya nak tahu. Perbuatan mari belajar tu gharad ataupun tujuan dia nak tahulah. Allah Ta'ala tidak buat sesuatu dengan sebab ada tujuan, tak ada. Jadi bila tak ada tujuan, tak ada sia-sia, maka perbuatan Allah semuanya ada hikmah. Dia panggil. Hikmah tu pula sama ada kita dapat tahu ataupun tak dapat tahu. Contohnya hikmah seorang perempuan haid haram untuk dia puasa. Jadi antara hikmah dia ialah tidak memberatkan orang perempuan tu dengan puasa. Sebab apa? Sebab orang perempuan bila haid dia lemah dah. Bila puasa lemah lagi, 2 kali ganda. Kerana jadi kedua kali ganda lemah tu, itu dapat memberatkan orang perempuan untuk berpuasa. Maka itu antara hikmah kenapa orang perempuan haid itu diharamkan puasa. Itu hikmah yang diketahui lah. Hikmah yang tak diketahui, contohnya semayang 4 rakaat isyak, sebab apa? Tak tahu. Boleh nak semayang 3 rakaat? Tak boleh. 5 rakaat pun tak boleh. 20 rakaat lah dalam macam tarawih tu, tak boleh juga. Sebab apa? Memang Allah Ta'ala tetap gitu dah. Sami'na wa ata'na. Kalau nak lebih juga, semayang sunat. Itu boleh lah. Semayang isyak tu sendiri tak boleh lebih pada 4, tak boleh kurang daripada 4. Kerana dia panggil amrun ta'abudi. Benda yang kita serah, kita terima, kita buat. Benda yang tak boleh mikir dengan akal, kenapa 4, kenapa 3. Kemudian dia kata, sekalipun terkadang tiada mengetahui kita akan demikian, itu hikmah. Tak tahu. Tetap kita percaya ada di sebalik apa yang Allah buat tu hikmah dia. Dan bahawasanya kebajikan adalah ia kebajikan pada barang yang Allah Ta'ala qada itu. Pada barang yang Allah Ta'ala kehendak itu. Kebajikan adalah ia kebajikan pada barang yang Allah Ta'ala qada itu. Allah Ta'ala kehendak itu. Jadi benda kebaikan, Allah Ta'ala nisbah kita i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, kebaikan dan keburukan semua daripada qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala berlaku. Beza dengan Mu'tazilah baik saja daripada Allah, buruk daripada kita. Yang penceramah duk sebut yang baik daripada saya, yang buruk daripada saya, yang baik daripada Allah, tu cakapan adab. Itu disebut dalam kitab Aqidatun Najin oleh Tuan Minal Al-Fattani rahimahullahu ta'ala. Tu cakapan adab. Bukan kita beriktikad yang baik itu daripada Allah, yang buruk tu memang daripada kita sendiri. Tidak. Buruk dan baik hakikat dia Allah belaka. Cuma nisbah cakapan adab, nisbah hak baik-baik saja kepada Allah, yang buruk kepada kita. Gitu. Macam kita kata Allah Ta'ala cipta babi, tak boleh lah. Sebab itu benda yang lekeh. Walaupun hakikatnya memang Allah cipta babi. Tapi saya saja pergi cakap Allah Ta'ala cipta babi, macam tak ada kerja lain. Baik kata Allah Ta'ala mencipta arash, kerana arash tu mulia. Disandarkan dengan nama Allah, Arsyur Rahman. Hujan tu. Arash yang bernama Ar-Rahman, iaitu Maha Penyayang. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, mana dia? Dan bermula i'tiqad yang tersebut. I'tiqad kata apa? I'tiqad kata ada perbuatan Allah Ta'ala ni ada hikmah belaka. I'tiqad gitu tu mengeluarkan ia seorang daripada hati engkau akan menyangkal. Menyangkal ni kita nafi takdir Tuhan. Dengan kerana apa dan betapa. Awaklah hujan pula dah. Macam tu lah, lebih kurang. Alang-alang lah, aku tak bawa je hujan lah, nak hujan. Ada hikmah lah tu buat apa hujan. Contoh lah. Jadi kita tidak menyangka sebab apa begini, sebab apa begitu. Kenapa tak begini, kenapa begitu. Jadi tak ada lah benda-benda begitu bila keluar di mulut kita. Sebab kita i'tiqad setiap benda yang berlaku pasti ada hikmah dia.
Kalau orang yang begini, hidup dia tenang, kenalah benda apa pun. Baik ke, buruk ke, apa ke, semua dia tahu belakang tu daripada Allah Ta'ala. Sebab tu ulama' tasawuf, benda buruk ke, benda baik ke, dia berasa nikmat belakang. Sakit pun dia berasa nikmat, sihat pun dia berasa nikmat. Dia tak berasa sihat tu saja nikmat, sakit tu, rasa sakit bala. Dia rasa sihat dan sakit tu sama je. Sebab yang bagi tu Allah Ta'ala. Habis. Seperti tiada menyangkallah oleh Nabi Musa alaihi salam akan pekerjaan Nabi Khidir alaihi salam tatkala mengetahui ia Nabi Musa akan hikmah menebuk Nabi Khidir. Baca Khidir boleh, Khadir boleh. Khadir boleh, Khidir boleh belaka. Jadi dia kata seperti tidak menyangkalah oleh Nabi Musa alaihi salam akan pekerjaan perbuatan Nabi Khidir alaihi salam. Tu dalam surah Al-Kahfi. Yang mana Nabi Khidir alaihi salam Nabi Musa alaihi salam dia berasa dia orang yang paling alim atas alam ni. Tu Allah Taala tegur kata, tak ada yang lebih hebat pada mu. Namanya Khadir. Dicari tu Khadir tu. Dia berasa dia hebat dah, ada lagi hebat Allah Ta'ala kata. Dia cari Khadir tu, nak guru dengan Khadir lah. Lepas tu dia jumpalah Nabi Khadir alaihi salam. Nabi Khadir suruh ikut dia. Ikut je, jangan cakap banyak. Dia kata apa kat Nabi Musa? Jangan cakap banyak. Aku buat apa, tak payah cakap banyak. Diam sudah. Lepas tu, dia buat benda pelik dah. Apa dia? Pertama, dia kata, mana tadi? Menebuk Nabi Khadir alaihi salam akan perahu orang-orang miskin. Pertama, perbuatan Nabi Khadir ni zahir pada syariat Nabi Musa macam maksiat lah. Merosakkan harta orang. Dia pun tak sabar, dia pergi tanya, buat apa ni? Pergi tebuk perahu orang ni. Nabi Khadir alaihi salam kata, senyap, ikut saja. Dia pun senyap dan ikut. Lepas tu perbuatan kedua yang memberi muskil kepada Nabi Musa pula, dia kata, dan membunuh ia Khadir akan kanak-kanak. Dia bunuh seorang kanak-kanak yang mana zahir syariat Nabi Musa haram lah. Nabi Khadir alaihi salam bunuh seorang kanak-kanak ni sebab apa? Sebab budak ni akan datang, kalau dewasa dia akan menyusahkan mak pak dia. Tak silapnya kafir ada kaitan dengan kekufuran. Maka dia bunuh. Nabi Khadir alaihi salam ni dia ada ilmu laduni. Yang Nabi Musa alaihi salam tak ada. Ilmu laduni ni ialah ilmu yang tahu masa depan. Tak payah duk carilah, tu kurniaan Allah Ta'ala. Mengaji kitab 400 juta pun tak boleh, belum tentu dapat. Zikir la ilaha illallah 400 juta kali sehari pun belum tentu dapat. Kerana itu kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia pelik. Buat apa bunuh orang ni? Bunuh orang tanpa hak ni haram. Nabi Khidir AS suruh ikut saja, diam sudah. Sampailah perbuatan yang ketiga. Dan mendirikan ia Khadir akan jidar. Mendirikan ia Khadir akan jidar. Jidar ni dinding lah. Yang hendak runtuh. Nak runtuh dah dia pergi tempel dengan tiang untuk teguhkan dinding tersebut. Jadi benda-benda pelik ni berlaku yang Nabi Musa AS pada awalnya tak tahu hikmah dia di sebalik perbuatan tu, dia protes semua. Akhirnya Nabi Khidir AS pun bagi tahu sebab kenapa dia buat benda-benda begitu. Lepas daripada tu, Nabi Musa AS tidak menyangkal lagi perbuatan yang dibuat oleh Nabi Khidir AS. Tu dia kata tu. Seperti tiada menyangkal oleh Nabi Musa akan pekerjaan Nabi Khidir. Selepas dia tahu. Mana sebelum dia tahu tu, dia protes lah. Selepas dia tahu kau, gitu tak apa. Dia nak suruh buat apa ni? Nak kiah cerita ni? Dia nak suruh kita kata, kalau kita ni tahu di sebalik perbuatan Allah ni ada hikmah dia, kita senyap tak kata apa. Bila benda tu baik ataupun buruk. Tu. Apalah hujan ni? Tadi tak mau hujan. Adalah benda tu. Yang kita tak tahu. Mungkin dia nak menyelamatkan satu binatang yang dahaga, mana tahu. Diceritakan bahawa seorang Nabi. Nabi ni dia tak sebut nama. Jadi ni boleh jadi cerita yang dhaif, boleh jadi cerita yang sahih. Dia kata diceritakan. Ini dipanggil dalam bahasa Arab sighatut tamrid. Sirah yang tidaklah tahap sahih cerita dia. Tapi bab cerita ni tak ada masalah kalau dhaif.
Sebab tu dalam sirah tak ada masalah kalau sirah tersebut berusulkan hadis yang dhaif. Kerana tidak syarat untuk hadis itu hadis yang sahih berkaitan dengan sirah. Kalau nak kait dengan hadis sahih saja, tak ada lah sirah hak panjang-panjang tu. Sirah pendek saja. Kalau nak kira hak sahih saja. Diceritakan bahawa seorang Nabi adalah mengerjakan ibadah di atas bukit. Nak cerita kita ni ada seorang Nabi, dia ibadat pada Allah Ta'ala atas bukit. Lepas tu ibadat kepada Allah Ta'ala bawah bukit lah ke mana? Boleh lah kau. Cuma dia ni pilih di atas bukit. Bukan sebab dekat dengan Allah Ta'ala. Kan kata pula lagi, oh sebab bukit ni lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Mampu. Ada orang yang tikak kata Allah Ta'ala atas arah, lagi tinggi kita berada, lagi dekat dengan Allah Ta'ala. Dia kata gitu. Ada orang kata gitu. Pelik kau tu. Orang tu dia daki gunung Everest tu. Orang pun tanyalah, apa pandangan tuan? Yang tuan ni naik gunung Everest ni, adakah tuan lebih dekat pada Tuhan ketika itu daripada kami hak bawah ni? Dia kata ya. Agak. Macam mana? Tu orang yang tak belajar akidah dengan betul. Jadi sesat habis. Dia berasa dia dekat dengan Tuhan bila naik gunung Everest sebab tu paling tinggi. Dan adalah mata air hampir daripadanya daripada Nabi tu. Ada air mata air di sebelah tempat yang dia ibadat tu. Maka lalulah seorang yang menunggang kuda dengan mata air itu. Jadi ada seorang yang bernaiki kuda turun untuk minum air itulah. Maka minum ia orang yang berkuda tadi. Dan lupa ia seorang akan kendi seorang yang bawa kuda tadi. Yang ada di dalamnya, di dalam kendi itu, kendi ni lebih kurang macam cebok tu lah. Macam cebok tu, dia nak minum air tu, dia letaklah tepi. Dia terlupa. Dia terlupa kendi dia tadi. Yang mana kendi tadi di dalamnya, di dalam kendi 1000 wang emas. Dia tertinggal. Tu dia pun pergi. Habis. Kemudian, masih ada tempat tu kendi emas tu. Lepas tu kemudian datang pula orang yang lain, orang kedua. Maka mengambil ia orang lain akan kendi itu. Dia pun ambil lah. Orang lain tu, yang orang kedua ni, tengok, kendi ni ada 1000 wang emas. Maka dia pun ambil. Lepas tu, kemudian datang pula seorang miskin yang memikul kayu api. Datang orang ketiga ni orang miskin. Orang miskin ni ambil kayu api. Pikul kayu api. Dia pun berhenti juga. Maka minum ia orang miskin tadi dan berbaring ia orang miskin kerana mengambil kesenangan. Sebab nak relax. Dia pun baring. Tiba-tiba maka kembali orang yang menunggang kuda itu. Orang yang tunggang kuda tu mari balik nak cari kendi tadi. Kendi tadi ambil oleh orang yang sebelum orang miskin tu. Orang miskin tu kebetulan mari nak pergi minum. Dia pula baring situ. Kawan tu mari balik, kendi tu tak ada. Dia ingat orang miskin ni ambil lah. Maka dia kata, maka menuntut ia orang yang berkuda tadi daripada orang miskin akan kendi orang yang berkuda tadi. Dia minta balik lah. Oi, mana tadi aku letak sini kendi yang ada dalam dia 1000 wang emas. Dan bila tak ada dia pun dan menyiksa ia orang yang berkuda akan orang miskin tadi. Dia pun ingat dia ambil, dia pun tibalah dia. Maka tiada mendapat ia orang yang berkuda tadi akan orang miskin tu, akan kendi tu pada sisi orang miskin. Tengok tak ada. Kok mana dia ni? Tadi aku baru letak je. Macam mana boleh hilang kalau dia tak ambil? Maka membunuh ia orang yang berkuda tadi akan orang miskin tu. Tak bersalah. Pada zahirnya cerita ni, kawan tu tak bersalah, tiba-tiba kena bunuh. Ni dia berlaku di depan Nabi ni. Nabi hak ibadat atas bukit ni. Maka bersembahlah oleh Nabi itu. Nabi pun kata kat Tuhan, Tuhanku, apa ni? Apa cerita ni? Patutnya yang kena bunuh hak tadi tu, bukan hak miskin. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdir sejak azali yang kata orang yang akan bunuh dia ni orang miskin, bukan orang yang nombor 2 tadi. Yang mengambil, dia sebut lagi, yang mengambil kendi itu orang zalim yang lain, bukan orang miskin tadi. Dan engkau Allah keraskan, yakni dengan kehendak Allah sejak azali telah tetapkan akan ini yang zalim atas orang miskin ini. Yang zalim tu adalah orang miskin. Padahal yang zalim tu hak nombor 2 tadi, yang ambil kendi dia. Tiba-tiba mu tetap dah
yang orang miskin tu yang zalim. Sehingga dia tu kena bunuh. Macam mana ni? Tu. Hingga membunuh ia orang yang berkuda tadi, ia akan orang miskin tadi. Maka berfirmanlah Allah Ta'ala bagi Nabi itu, Nabi yang beribadat adalah, berbimbanglah olehmu, yang ni bersibuk-sibuklah olehmu wahai Nabi dengan ibadat engkau. Jangan duk sibuklah apa yang aku tentak tu. Sibuk ibadat pada aku. Maka bukan pekerjaan engkau mengetahui rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjaan tu bukan kerjaan. Mu bukannya tugasmu untuk mengetahui rahsia di sebalik kenapa Allah Ta'ala tetap begitu. Mu sibuk dengan ibadat sudah. Diam sudah lah. Bahasa gitu lah. Bahwasanya, mana tadi? Maka Allah Ta'ala berkata, bahwasanya orang miskin ini adalah ia orang miskin dahulu membunuh akan bapak yang menunggang kuda ini. Dulu dia pernah bunuh bapak dia. Jadi Allah Ta'ala takdirkan orang yang berkuda ni bunuh balik. Seolah-olah bunuh balas balik lah. Sebab orang miskin tu dulu pernah bunuh bapak dia. Tu. Maka aku berikan orang miskin tadi, membalah orang berkuda tadi. Jadi orang yang berkuda tadi, pak dia dulu kena bunuh dengan dia. Sekarang ni aku takdirkan, aku ni makna sejak azali lah. Sejak azali aku sudah takdirkan, kawan ni juga akan dibunuh oleh anak dia yang berkuda tadi. Jadi fair and square lah. Dari sudut hakikat cerita baru kita faham. Begitu rupanya. Nisbah zahir tadi macam tak adil Allah Ta'ala. Sebab tu kita tak boleh kata Allah Ta'ala ni zalim. Tak boleh. Allah Ta'ala sentiasa maha adil. Dan bahawasanya bapak bagi yang menunggang kuda itu adalah ia bapak tadi dahulunya, adalah ia miskin tadi dahulunya mengambil 1000 wang emas daripada harta yang mengambil yang mengambil kendi itu. Okey. Dulu dia kata orang miskin tadi tu merompok pak dia, pak orang yang berkuda tadi, curi 1000 dinamah dah, 1000 mah dah, 1000 wang emas. Curi 1000 wang mah. Maka sekarang ni aku balas balik. Aku balas ngapa? Dia dah lah bunuh, curi pula 1000 wang mah. Sekarang ni aku putar balik hak yang berkuda tu. Anak yang kena bunuh tu pergi bunuh dia pula. Ni seolah-olah apa? Qisas lah. Bunuh balas balik. Tanpa ikut aturan hak sebenar pada zahir lah. Nampak macam dia tu bunuh miskin tu. Padahal dulu orang miskin tu pernah bunuh bapak dia. Sekarang ni dia bunuh balik atas dasar zon dia orang miskin ni yang ambil kendi tadi. Dia pun tak puas hati bunuh lah. Hakikat ceritanya yang ambil sebenarnya hak nombor 2 tadi, yang bukan miskin tu. Tapi sebab apa berlaku sedemikian? Kerana Allah Ta'ala balas balik orang miskin tu sebab dia pernah bunuh pak dia. Tu hakikat cerita dia. Maka aku pulangkan akan dia, akan orang miskin tadi kepada orang yang berkuda tadi daripada harta pusaka orang miskin tadi. Jadi seolah-olah ada hutang lah orang miskin tu. Seolah-olah ada hutang lah orang miskin tu terhadap orang yang berkuda tadi. Sehingga kan kalau dia ada harta tu, jadi waris dia tu kena bayar hutang lah dulunya. Hutang kepada siapa? Hutang kepada orang yang berkuda tadi, yang mana orang miskin dulu telah bunuh pak dia dan curi 1000 wang emas. Maka 1000 wang emas hak yang dia telah ambil tu, bila dia mati, ahli keluarga kena beri balik. Sebab jadi hutang. Sebab jadi hutang. Sebelum difaraidkan, mesti kena kembalikan hutang siapa-siapa yang berhutang dia. Dia tak boleh faraid dulu. Tak sah faraid tu. Faraid pembagian harta tu kena berlaku selepas selesai hutang Allah dengan hutang manusia. Hutang Allah ni nisbah kafarah lah. Contoh kafarah dia tak pernah puasa ke, kira-kira 3,000 nak bayar. 3,000 bayar dulu. Lepas tu hutang manusia pula, ada hutang, bayar pula. Hasil baki tu baru faraid. Hasil baki tu baru faraid. Kalau faraid awal-awal baru bagi hutang, tidak sah faraid tu. Dan ketahui olehmu bahawasanya yang dituntut daripada hamba itu ibadat yang menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia panggil muraqabatullah. Mendekatkan diri pada Allah dengan ibadah-ibadah tertentu. Contohnya sembahyang jemaah, baca Quran, zikir dan sebagainya.
Dan tatkala adalah mengingatkan akan mati itu sebesar-besar suatu yang memberi manfaat pada ibadah, maka menyebut hamba akan ia akan mengingati mati di sini, di kitab ni. Maka hamba pun berkata, bab yang ke-10 pada menyatakan ingat akan mati. Ni bab yang terakhir dalam kitab, dalam fasal yang terakhir. Iaitu sifat mengingati akan mati di dalam hati. Dia pun sebut, ketahui olehmu bahawasanya ingat akan mati itu kelakuan yang dipuji. Sifat mahmudah. Kelakuan yang dipuji syarak. Jadi kita sentiasa dituntut untuk ingat mati kecuali penuntut ilmu. Dia makruh ingat sangat pada mati. Sebab apa? Sebab dia tu kalau ingat sangat pada mati, lemah semangat nak belajar. Maka hukum dia makruh ingat lajak sangat tentang mati. Ingat boleh, tapi jangan lajak sangat. Dan sebab bagi mensedikitkan dunia dan angan-angan. Telajak. Memang telajak sungguh ni. Lagi yang dituntut oleh syarak. Habis. Dan adalah ia mengingati mati. Sebab bagi membanyakkan ibadat dan sebab bagi mensedikitkan dunia dan angan-angan. Mensedikitkan dunia ni, mensedikitkan kerja dunia. Lebih banyak untuk ibadah. Kerana dia tahu ini adalah persediaan untuk menghadapi mati. Yang dia pun tak tahu su'ul khatimah wal'iyadzubillah ataupun husnul khatimah. Jadi antara tanda nak dapat penutup yang baiknya ialah kehidupan dia itu sentiasa berbuat benda-benda baik. Maka insya-Allah taala dia pun akan mati dalam keadaan sedemikian. Kalau dalam seharian dia banyak buat benda-benda yang buruk, benda-benda maksiat, maka takut-takut dia mati dalam keadaan begitu. Wal-iyadu billah. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis riwayat Imam Baihaqi daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dia kata, "Akthiru dzikraha zimil ladzati fa innahu la yakunu fi kathirin illa qallalahu wala fi qalilin illa ajzalahu." Artinya, banyakkan oleh kamu menyebut akan memutuskan segala kesedapan. Apa dia yang memutuskan segala kesedapan? Iaitu mati. Dia kata, banyakkan oleh kamu menyebut akan yang memutuskan. Menyebut akan yang memutuskan segala kesedapan. Iaitu, apa yang memutuskan segala kesedapan? Ingat mati. Nak ambil hak lajak tan dunia ni, ingat kata sehari nak mati ni. Jadi orang ingat nak mati ni, maka ibadah dia ibadah yang terbaik. Dia ingat mati ni gini, waktu ibadat tu dia buat ibadat dengan seolah-olah berasa lepas ibadat ni dia nak mati. Maka baru dia boleh buat dengan bersungguh-sungguh. Berbeza dengan buat pekerjaan dunia. Buat benda dunia berasa seolah-olah lambat lagi mati. Maka tak semangat pun tak apa. Tapi kalau buat ibadat, mayang ke, main tarawih ke apa ke, rasa inilah semayang yang terakhir yang aku buat supaya kita bersemangat dan buat yang terbaik untuk semayang ni. Itu cara mengingati mati ketika disertai dengan ibadah. Bukan bermakna hari Isyak ni tak apa, buat lebih kurang apa, esok boleh mayang ni. Tu tak ingat mati tu. Dia berasa begitu, maka tu tak kuatnya ingat dia tu pada mati. Tu. Kerana bahawasanya mati itu tiada disebutkan akan dia akan mati pada ketika banyak angan-angan. Kalau orang banyak berangan ni benda yang tak boleh nak dapat, mustahil pada adat untuk dia dapat. Contohnya, teringin nak muda balik. Tak boleh itu. Sudah tak boleh muda semula. Ataupun teringin nak kaya, padahal dia fakir miskin, macam mustahil nak kaya. Dia berangan-angan. Jadi orang yang mengingati mati, dia akan kurang berasa berangan. Tu. Dan dunia, adik-beradik pada berangan. Melainkan sedikitkan ia ingat mati itu dia akan angan-angan tadi. Bila ingat mati, maka dia akan mensedikitkan, meminimumkan, mengurangkan ingat dia itu pada dunia dan angan-angan dia. Dan tiada disebut akan dia pada ketika sedikit amal ibadat.
Dan tiada disebutkan akan dia akan ingat mati tu pada ketika sedikit amal ibadah, melainkan banyakkan ia ingat mati akan dia akan ibadat tadi. Jadi orang yang mengingati mati, dia tidak akan mensedikitkan amal ibadat orang tu. Bahkan kalau orang ingat mati, dia akan membanyakkan ibadat. Macam contoh orang nak kena gantung. Orang nak kena gantung pasti sebelum tu dia nak taubat. Takkan tak terima, takkan tak mau taubat lagi. Tu. Mayang lah macam-macam. Sebab apa? Sebab dia tahu sehari nak mati. Begitu juga orang sakit yang ada tempoh doktor kata lagi 2-3 jam nak mati. Tak ada dia buat benda lain. Dia buat benda apa? Dia taubat, dia semayang, dia zikir, baca Quran ketika tu. COVID-19 masuk oksigen dah, tahu dah bila nak mati. Jadi ada orang yang sanggup puasa. Walaupun doktor tak bagi puasa, dia kata nak puasa juga sebab apa? Sebab dia nak mati dalam keadaan puasa. Dia nak mati dalam keadaan ibadah. Waktu tu, itu waktu orang yang tahu bila dia mati. Tu antara salah satu kelebihan lah kalau orang sakit begitu. Kelebihan apa? Kelebihan tahu bila dia nak mati. Berdasarkan kajian doktor tu. Tapi kita ni hak tak sakit mana sihat lagi, alhamdulillah. Boleh jadi bila-bila masa saja kita ni mati. Maka kita kena sentiasa jaga-jaga supaya kita ni boleh ingat mati ni boleh bila-bila. Tidak tunggu sihat, tidak tunggu sakit. Kemudian dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni hadis riwayat Tirmizi dan Imam Nasa'i. Akthiru min zikriha zimil ladzatil mauti. Artinya, banyakkan oleh kamu akan menyebut yang memutuskan segala kesedapan, iaitu mati. Itulah lebih kurang tadi. Dia ulang balik saja. Ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina akyasu? Qala aktharuhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal akyasu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Artinya, yang mana sekalian orang yang beriman yang lebih pintar, akyasu yang lebih bijak. Bersabda ia, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang lebih bijak tu, yang lebih banyak mereka itu manusia menyebut mati. Menyebut ni ingat. Menyebut ni adalah makna ingat. Zikran ni ada dua. Satu sebut dengan lidah, satu ingat dalam hati. Sebut di sini maksudnya ingat dalam hati. Bukan dok sebut mati, bukan itu. Dan yang lebih elok mereka itu manusia bersedia bagi barang yang kemudian daripada mati. Jadi kalau dia ada persediaan kemudian daripada mati, dia buat apa? Dia buat amal ibadat lah. Jadi amal ibadat perlu disertai dengan ilmu. Waktu kita belajar, al-ilmu bila amalin junun wal amalu bila ilmin la yakun. Ilmu tanpa amal itu gila, amal tanpa ilmu itu sia-sia. Sia-sia makna tidak sah amal tersebut kalau membabitkan benda yang fardu ain. Kemudian dia kata, betul? Kemudiannya, mereka itu juga sekalian yang pintar, yakni yang cerdik. Mereka yang ingat kepada benda yang selepas kematian, bersedia untuk menghadapi alam selepas kematian, dan mereka yang lebih banyak mengingati di sebuah mati, mengingati mati. Kemudian dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi dan Ibnu Majah dan Hakim daripada Shaddad ibn Aus. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Hadis ringkas. Artinya, bermula mereka yang berakal, ialah berakal sini berakal sempurna. Bukan bermakna kalau dia tak buat begini dia tidak berakal, dia gila, dia bukan mukallaf, bukan gitu. Berakal sini makna akal yang sempurna. Ialah mereka yang menghisap ia mereka. Menghisap ni mengira, menilik semula apa yang dibuat sehari-hari ni akan diri seorang, dan beramal ia seorang kerana barang yang kemudian daripada mati, iaitu akhirat. Jadi bila dia teringat begitu, maka dosa pun dia malah buat dosa. Malah buat dosa kerana Allah Ta'ala. Rajin buat pahala, rajin buat amal kerana Allah Ta'ala. Hak itulah kesudahan ingat mati, dia akan buat imtithalul awamiri wajtinabu nawahihi, iaitu melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan dia.
Dan ingat mati ni tidak akan boleh ada, melainkan ada 9 sifat yang kita dah bahas sebelum ni. Jadi kalau ingat mati juga tanpa ada 9 sifat yang sebelum ni, ingat mati tai ayam. Kejap ingat, kejap tidak. Kejap ingat, kejap tidak. Masa nak buat maksiat, tak ingat Tuhan. Masa nak beribadat, baru ingat Tuhan. Itu dia panggil hangat-hangat tai ayam. Tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni riwayat At-Tabrani dan Baihaqi daripada Ammar bin Yasir. Kafa bil mauti wa'idha. Artinya memadalah dengan mati itu memberi pengajaran. Pengajaran iaitu moral ataupun kita panggil sokongan, targhib. Memberikan semangat untuk kita buat ibadah pada Allah dengan mengingati mati. Dan ketahui olehmu bahwasanya mati itu huru-hara yang sangat besar. Huru-hara sangat besar sebab apa? Sebab ketika mati itu adanya sakaratul maut. Sakaratul maut ketika itu ujian cukup besar. Akan mari syaitan, iblis, usahanya yang terakhir untuk mengkufurkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menjelma sebagai orang yang dikasihinya dan menyuruh untuk masuk agama Nasrani dan Yahudi. Kerana ketika itu orang yang sakaratul maut dahaga. Dia bawa mari air dengan menjelma sebagai orang yang orang tersebut kasihi. Kalau mak dia. Kalau tuk sambil-sambil dia suruh masuk agama Yahudi dan Nasrani. Tu bahaya tu. Dan ada pada menyebut mati manfaat yang maha besar. Maha besar ni makna manfaat dia cukup banyak, amat banyak. Maha ni makna amat. Kerana bahawasanya meliarkan ia mati itu daripada dunia. Meliar ni dapat menjauhi orang tersebut daripada dunia. Liar ni bahasa lama lah. Macam kita mengaji Durus Thamin, antara sifat yang harus bagi Nabi ialah sakit yang tidak meliarkan hati manusia. Maksudnya sakit yang tidak dapat melarikan manusia daripadanya. Kalau tak, luput hikmah dia tu jadi Rasul. Rasul ni nak menyampaikan risalah, ajaran daripada Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia sakit menyebabkan lari manusia. Jadi macam mana nak sampai risalah tu? Dan merindukan ia ingat mati tadi kepada akhirat, ataupun merindukan ia seorang kepada akhirat. Sebab itulah orang tasawuf dia sangat-sangat berkehendak untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sebelum dia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dia berusaha untuk dapat menyaksikan dengan mata hati dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil sebagai musyahadah, merasakan kewujudan Allah, kekuasaan Allah di dunia lagi. Yang mana semua belum tentu dapat kenikmatan tersebut. Kemudian dia kata, dan bermula sebab bagi lalai daripada mati itu. Lalai daripada mati ni, lalai daripada ingat mati. Bukan lalai daripada mati. Panjang angan-angan. Berangan panjang sangat. Aku ni kalau boleh nak umur 1000 tahun. 1000 tahun boleh. Sebab apa? Nak buat macam Nabi Adam. Seronok sikit. Aku kaya dah. 1000 tahun lagi. Sedap hidup. Dan sebab bagi lalai tu kasih akan dunia, cinta kepada dunia. Sebab tu dulu kita mengaji dalam sifat mazmumah. Antara sifat mazmumah cinta terhadap dunia. Hak tu kena hakif supaya dapat masuk sifat ingat mati. Kalau dok hakif hak tu, tak dok lah sifat ingat mati tu. Tu. Dan jahil sebab apa? Tak belajar. Sebab tu tak ingat mati. Dia duduk berasa hidup lama lagi, malaslah mengaji fardu ain. Apa dia fardu ain ni? Aku pun tahu sembahyang. Ngaji sembahyang, sembahyang. Macam dia tahu segala hukum hakam sembahyang. Padahal ada benda yang dia jahil. Tu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Abdullah ibn Umar. Ni anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dia kata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita khatam minggu depan insyaAllah ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.